Salam guys, Muaz Malik di sini dan di tangan aku sekarang ni adalah smartphone terbaru daripada Realme iaitu Realme 10 Pro Plus 5G. Berbelit nak sebut. Panjang-panjang lah nama sekarang ni. So, Realme 10 Pro Plus 5G ni, dia adalah merupakan smartphone, aku kategorikan dia sebagai mid-range lah. So, Realme 10 Pro Plus 5G ni, dia dalam kategori smartphone mid-range. Mid-range kelas atasan. Yang mana kalau korang tanya aku berapa harga jualan dia, waktu aku shoot video ni, smartphone ni dia tak available secara rasmi lagi dekat Malaysia. Dia akan lancarkan smartphone ni pada 8 Disember 2022. Tapi aku menganggarkan yang mana harga jualan dia tu dalam 1,008. Dalam 1,008, 1,009, macam tu lah. So sebab tu aku kata dia dalam kategori mid-range premium lah. Jadi cakap banyak pun tak guna. Apa kata tanpa melengahkan masa, kita mulakan video ini. Let's go. Baik, jadi kita akan mulakan dengan apa yang ada dalam kotak terlebih dahulu. Jadi kalau korang beli smartphone ni, pertama kotak luar dia ni memang overall kuning lah, standard lah, memang Realme memang macam ni. Jadi bila kita buka kotak ni, first korang akan dapat satu kotak kecil, yang mana dekat dalam ni terdapatnya buku manual kan. Dia bagi juga casing percuma untuk korang gunakan. Dan kemudian korang akan dapat Realme 10 Pro Plus 5G tu sendiri. Dan di belakangnya korang akan dapat adapter pengecasan 67W. Kemudian korang juga akan dapat kabel pengecasan USB-A to USB-C. So very simple unboxing dia. Itu je lah yang ada dalam kotak. Jadi persoalan dia sekarang, apa yang menariknya tentang Realme 10 Pro Plus 5G ni? Kalau aku akan kata pada bahagian hadapan dia lah kan. Walaupun design dia semua cantik, aku rasa dia punya main highlight yang ada pada Realme 10 Pro Plus 5G ni adalah skrin hadapan dia. Sebab ini adalah buat pertama kalinya kan, smartphone Realme dia menggunakan skrin yang curve. Jadi kalau cerita dari segi spesifikasi, skrin dia ni menggunakan skrin jenis curve bersaiz 6.7 inci Full HD Plus AMOLED display dengan bezel yang memang sangat nipis lah dekat keliling dia tu. Dan kemudian dia punya skrin dia juga turut menyokong 1 billion color. Dan kemudian dari segi ketepatan warna pun memang tinggi. Dia 100% DCI-P3. Dan kemudian dia punya skrin ni juga menyokong 120Hz. Dan dari segi touch sampling rate dia menyokong sehingga 1260Hz. Memang tinggi gila lah. So memang sesuai lah kalau korang ni adalah gamers kan. Gamers memang suka touch sampling rate yang tinggi-tinggi ni. So untuk skrin dia ni overall memang ok, 120Hz memang smooth. Dan kemudian dia punya color AMOLED kan, color dia memang cantik, viewing angle pun memang mantap. Dan kemudian dia punya brightness level dia pun aku boleh consider untuk price range ni, aku boleh consider memang tinggi lah. Dan apa yang menariknya lagi, disebabkan dia menggunakan skrin yang curve ni kan, dia membuatkan Realme 10 Pro Plus 5G ni nampak lebih mahal lah, dia nampak lebih premium lah. So kalau macam dulu, kalau nak dapat smartphone yang gunakan skrin yang curve macam ni, memang yalah, korang boleh dapat dekat smartphone macam smartphone Samsung tu semua kan, smartphone yang mahal. Tapi sekarang tak ada masalah kan, korang dah boleh dapatkan Realme 10 Pro Plus 5G ni, skrin yang curve ni pada price range yang macam ni. So mantap lah, memang mantap lah. Dan kemudian selain daripada tu, ada beberapa bonus jugalah yang Realme bagi pada skrin yang terdapat pada smartphone ni. Antaranya pertama, dia menyokong PWM dimming 2160Hz, yang mana dia akan berfungsi pada brightness rendah lah. So bila diaktifkan PWM dimming ni, dia akan cuba untuk kekalkan color accuracy. Dan dalam masa yang sama dia selesaikan masalah low brightness flickering. So low brightness flickering ni memang baik lah untuk kesihatan mata kita. Dan kemudian bonus yang kedua pula, skrin dia ni turut mendapat sertifikat pelindungan lah kan daripada TUV Renland. Dia ada dua sertifikat, iaitu pertama adalah Free Flickering Certificate, dan kemudian adalah Low Blue Light Certificate. Dan kemudian bonus yang ketiga adalah feature-feature tambahan lah. Memandangkan dia dah didatangkan dengan skrin yang curve, ada beberapa feature tambahan menarik yang Realme letakkan pada Realme UI 4.0 ni. Antaranya adalah AOD Edge Clock. Memang nampak nice lah. Dia pada awalnya aku rasa macam pelik dia punya design edge clock ni, tapi bila aku dah lama-lama guna, aku rasa macam nice pula kan, nampak cantik pula. Dan kemudian selain tu, korang akan ada jugalah fungsi macam smart sidebar dekat tepi tu. Dan kemudian dia ada fungsi edge lightning dekat tepi ni, dia akan keluar warna biru ataupun warna merah bila notification masuk. Dan kemudian pada bahagian bawah skrin juga terdapatnya in-display fingerprint scanner lah, yang mana dia punya in-display fingerprint scanner ni memang laju untuk
baca cap jari aku. Dan alang-alang dah bercerita berkenaan dengan skrin, aku nak cerita juga berkenaan dengan dia punya speaker. Sebab kalau korang nak tengok konten, mestilah guna dia punya loudspeaker kan. So untuk speaker, dia punya setup adalah stereo speaker atas dan bawah. Dan komen aku, dia punya audio dia, kalau korang letak crank volume kuat tu, audio dia memang kuat gila lah. Dia memang clear lah. Memang clear gila dia punya bunyi dia. So let's say kalau korang macam buka YouTube kan, layan konten macam bercakap-bercakap macam ni kan, suara manusia. So kalau korang layan konten yang macam tu, memang akan dengar sebutan orang tu sebutir-sebutir, memang clear lah. Cuma let's say kalau korang layan movie contohnya, dia akan rasa kurang sikit. Sebab walaupun aku cakap dia punya dari segi dia punya mid dengan high dia tu tinggi, dia punya low frekuensi dia agak kurang sikit. So bass dia tu kurang berdentum lah. So bunyi dia tu overall aku boleh cakap dia macam agak flat lah. Dan satu lagi benda yang aku perlu bagi tahu pada korang juga, kalau korang crank volume yang paling tinggi, bila buka lagu ke apa ke, akan rasa macam sedikit gegaran pada bahagian belakang dia ni. So habis bab skrin kan, skrin dia memang cantik, aku memang berpuas hati. Now kita nak cerita berkenaan dengan overall body design dia. So untuk Realme 10 Pro Plus 5G ni ada 3 pilihan warna yang korang boleh pilih, iaitu warna Hyperspace, kemudian ada warna Dark Matter, dan last sekali adalah warna Nebula Blue yang macam aku gunakan dalam video ni. Kalau model yang Hyperspace tu, dia punya design back panel dia tu macam ada garisan prism tau. Dia memancar keluar macam tu kan. Memang nampak cantik lah. Dia kemudian pada angle yang tertentu, dia punya warna dia tu macam akan berubah-ubah kan. Cuma satu masalah dia punya finishing dia jenis glossy. So fingerprint memang akan melekat teruk lah. Tapi kalau korang go for model yang Dark Matter ataupun model Nebula Blue yang macam aku gunakan ni, dia finishing dia adalah jenis matte. Dan dia punya warna dia tu, kalau korang tengok betul-betul kan, dia macam ada pasi glitter lah kan. Dan dia punya warna tu pun turut berubah ikut pada angle pantulan cahaya tu. So bagi aku memang nampak cantik lah. Dia nampak cantik, dan yang paling penting dia kemas lah. Memang tak melekat satu cap jari pun. Dan apa yang bestnya lagi, rekaan Realme 10 Pro Plus 5G ni, dia memang nipis gila tau. Dia punya tebal dia tu dalam 7.95mm. Dan dia kemudian tambah pula dengan berat dia 175 gram je. So bila pegang tu, memang ringan teruk lah. Pernah sekali tu aku letak smartphone ni dalam poket seluar aku kan, aku terlupa yang dalam poket aku ada seluar. Apa aku bergebek ni? Bukan, aku baru teringat yang mana dalam seluar aku ada smartphone ni. Baru betul. Aku rasa aku berani untuk katakan lah yang mana Realme 10 Pro Plus 5G ni adalah antara smartphone yang paling selesa yang aku gunakan tahun ni. Dia punya combination dari segi rekaan dual curve dekat bahagian belakang dengan depan ni, lepas tu dengan berat dia, dengan tebal dia tu, memang buat aku rasa selesa lah pegang smartphone ni kat tangan. So kalau korang ni jenis yang enjoy smartphone yang selesa untuk pegang tu, aku rasa korang kena pergi test lah pegang. Korang mesti takkan percaya punya yang mana ni adalah smartphone yang real. And kena pula, tambah lagi yang kena pula, walaupun dia punya design dia nipis kan, dia punya dalam bateri dia 5000 mAh. Bapak besar gila. So sebab tu aku kata aku memang surprise lah. Aku tak tahu macam mana Realme muatkan semua benda tu dalam form factor yang memang sangat nipis macam ni. Dan aku suka juga yang mana kali ni dia punya rekaan back panel dia ni pun dah berubah sikit lah kan. Macam dia punya karot untuk kamera dia ni pun dah jenis bulat kan. Kalau dulu peta, yes, dia punya design dia tu memang nampak sikit lah ala-ala macam Honor 70 kan. Tapi sebenarnya tak ada lah sama pun. Dia sama tapi bukan dia. Lebih kurang macam itulah. So aku suka rekaan yang baru ni, and dia nampak fresh sikit. Dan aku mengharapkan juga yang mana untuk model-model yang akan datang pun akan ada perubahan yang drastik macam yang terdapat pada Realme 10 Pro Plus 5G ni. Dan kemudian kalau kita bercerita berkenaan dengan spesifikasi dalaman dia pula, Realme 10 Pro Plus 5G ni dia menggunakan chip perprosesan daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 9205G. Ada kemudian dia punya kapasiti RAM dia adalah 8GB. Korang boleh expand juga menggunakan dynamic memory expansion sehingga 8GB lagi. So total bila campur tu dia akan jadi 16GB maksimum. Ada kemudian dia punya internal storage pun besar, iaitu 256GB. Dan untuk dia punya software, dia menggunakan Realme UI 4.0 on top of Android 13. So untuk dia punya UI software memang very smooth, tak ada masalah. Aku dah guna, memang overall memang aku memang okey lah. Dan kena pula dia dah menggunakan Android 13, lagilah aku suka kan, sebab dia akan optimize dari segi security tu semualah. So contoh macam buka kamera
kan. Bila buka kamera akan keluar notification yang mana kamera tu sedang digunakan. So korang akan dapat lah semua benda yang best tentang Android 13, dan kemudian korang akan dapat juga benda yang best yang ada pada Realme UI 4.0. Kemudian untuk kamera pula, Realme 10 Pro Plus 5G ni dia didatangkan dengan setup 4 kamera. So ada 3 kamera dekat bahagian belakang, 1 dekat bahagian depan. So kamera utama dia adalah kamera 108MP Samsung HM6 f1.8. Kemudian kamera ultrawide 8MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera selfie pada bahagian depan 16MP f2.5. So sepanjang aku menggunakan kamera dia ni, overall aku boleh kata memang agak okey kan. Gambar yang dia ambil tu memang cantik, dan aku perasan juga yang mana penggunaan HDR pada kamera dia ni memang agak agresif lah. Dia punya pergi dia tu memang lain macam lah. Terutama kalau korang gunakan kamera ultrawide, dia punya fungsi HDR tu memang agak agresif lah. So benda ni aku tak pasti kan. Macam aku tak berapa suka sangat HDR yang terlampau agresif. Tapi mungkin ada antara korang yang tak berapa suka lah style yang macam ni. So benda ni dia akan lebih kepada preference masing-masing. Tapi kalau cerita dari segi dia punya clarity gambar, detail kan, overall memang okey. Cuma pada kamera ultrawide tu 8MP tu dia kurang sharp sangat lah, tapi masih lagi usable. Dan satu lagi benda yang aku suka juga berkenaan dengan kamera dia ni adalah dia ada fungsi kamera 3x zoom. Dan dia punya fungsi 3x zoom ni dia bukannya main zoom macam tu je. Dia sebenarnya dia crop daripada sensor 108MP tu. So by default kalau korang gunakan yang 1X tu, dia akan gunakan teknologi pixel binning lah. Tapi bila korang go for 3x zoom, dia akan crop melalui kamera 108MP tu. So korang akan dapat lah kan sharpness yang korang nak tu, dan korang juga akan dapat focal range yang korang nak tu. Kemudian untuk video pula, korang boleh record sehingga 4K 60 frame per second. Tapi aku memang tak berapa nak sarankan lah kan, sebab macam korang tengok ni video memang bergegar habis lah kat 4K. So cadangan aku, kalau korang nak dapatkan video yang lebih stabil, better go for mode yang stable mode tu, ataupun korang record pada 1080p 30 frame per second ataupun 60 frame per second. Video tu akan nampak lebih stabil. Dan kemudian antara feature-feature lain yang diletakkan pada kamera app dia ni adalah fungsi street photography mode. So dalam street photography mode ni ada banyak juga benda yang best lah. Antaranya korang boleh pilih smart city filter. Dan kemudian dia juga ada street mode watermark, yang mana dekat sini bila korang enablekan tu, dia akan tunjukkan korang punya focal range, aperture korang berapa, ISO berapa. So memang cantik lah. Dan kemudian dia juga ada fungsi super group portrait. Korang boleh ambil gambar portrait beramai-ramai. Dan kemudian dia juga ada fungsi AI video tracking. Kemudian untuk dia punya kamera selfie pada bahagian hadapan pula, overall pun memang okey. And aku memang suka dengan penghasilan gambar dia. So gambar kalau ambil tu boleh nampak lah, memang sharp lah kan. Boleh nampak kulit-kulit aku tu semua, aku memang suka. Cuma pada mode video, korang masih lagi tak boleh record pada 4K lah kan. Korang boleh record pada maximum 1080p saja. Dan untuk penggunaan bateri memang tak ada masalah, boleh gunakan sepanjang hari. Dan kalau bateri habis pun korang boleh charge dengan laju, gunakan adapter 67W tu. So overall aku rasa kesimpulan yang aku boleh buat, Realme 10 Pro Plus 5G ni memang perform dengan sangat baik. And then kemudian dia punya design pun memang cantik. Macam aku cakap tadi, antara benda yang aku suka tentang Realme 10 Pro Plus 5G kali ni adalah dia punya design yang nipis ni, ringan. Dan kemudian dia punya screen yang curve ni lah, membuatkan dia nampak and rasa lebih premium lah daripada segmen harga jualan dia. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video review aku berkenaan dengan smartphone terbaru daripada Realme ni, iaitu Realme 10 Pro Plus 5G. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.